Betapa cintanya Allah kepada hambanya. 5 kali sehari Allah tidak akan biarkan kita berjalan di atas muka buminya dalam menanggung beban dosa. Muslimin muslimat sekalian, saya nak mulakan dengan mukadimah. Bila sebut tentang indahnya solat, tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan indahnya solat. Masya Allah. Saya ingin memulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam surah Taha ayat 14. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, tolong tuliskan nota ya. Sepanjang kita bersama, tulis sekali nota. Masya Allah. Surah Taha ayat 14. Surah Taha ayat 14. Allah berfirman, dengarkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Apa maksud dia? Sesungguhnya, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah kata, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sebut begitu kepada kita. Allah declare sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Hebat. Pernyataan ini sangat hebat. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Tiada sembahan melainkan aku. Tiada tempat bergantung melainkan aku. Tiada tempat engkau mengadu melainkan aku. Tiada tempat untuk kamu meminta pertolongan melainkan aku. Bila Allah sebut la ilaha illa ana. Tiada ilah. Ilah itu bukan sekadar maksudnya tiada Tuhan. Ia juga membawa maksud tiada sembahan, tiada tempat bergantung, tiada tempat mengadu, tiada tempat meminta, tiada tempat untuk kita meluahkan rasa. Illa ana, kecuali aku. Fa'budni. Itu fi'il amar, perintah. Fa'budni. Maka taatilah. Maka sembahlah aku. Allah sebut fa'budni. Maka sembahlah aku, maka taatilah aku, maka memperhambakan dirilah kepadaku. Wa aqimis salah li zikri. Allah perintahkan, dan dirikanlah, itu fi'il amar ya. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat li zikri, untuk engkau mengingatiku. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya kan bila baca ayat ni, sebenarnya dah banyak kali lah baca ini. Kalau cakap pasal solat mesti baca ayat ni. Dan setiap kali baca ayat ni, kalau kita tak rasa gementar pada hati kita, maksudnya kita ada masalah yang besar dalam hidup kita. Masalah terbesar hidup kita bukan miskin. Bukan masalah suami, bukan masalah anak, bukan masalah isteri, bukan masalah duit, bukan masalah kerja, bukan masalah konflik di tempat pejabat, bukan masalah jam sekarang, bukan masalah COVID-19. Itu memang masalah. Tetapi musibah terbesar bagi seorang hamba apabila ketika solat tidak boleh mengingati pemilik semua masalah tadi itu. Ketika solat tidak boleh mengingati Allah. Ketika solat, dia sebahagian besar solat 80% dunia, tinggal sikit je ruang dia untuk ingat Allah. Jadi saya pasti dan percaya, kita semua ada masalah ni, termasuk saya. Saya pun mempunyai masalah ini, iaitu apabila solat sangat sukar untuk memberi tumpuan fikiran, hati, perasaan sepenuhnya untuk mengingati Allah. Kadang nak bagi lebih daripada separuh pun payah. Lagi-lagi kalau sedang ditimpa masalah, sedang dalam stres, sedang dalam ujian, sedang dalam sedih. Fikiran hati bertumpu kepada apa yang kita sedih, dibawa dalam solat. Lagi kalau sedang happy, sedang dapat satu rezeki yang besar, tumpuan dan hati mungkin tertumpu kepada nikmat itu juga. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin baca lagi sekali firman Allah ni. Surah Taha ayat 14. Surah Taha ayat 14. Bila sebut surah Taha, kita teringat apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam daripada surah Taha inilah. Walaupun sekeras-keras hati manusia, walaupun Sayyidina Umar merancang pembunuhan kepada Nabi Muhammad, sangat membenci Nabi Muhammad sehingga nak bunuh. Kita ni kan, mungkin ada dalam hidup kita, ada kita tak suka orang. Tak suka sangat-sangat, tapi tak adalah sampai kacang nak bunuh orang tu. Tapi betapa Sayyidina Umar ni saat jahilnya, saat sebelum Islam, dia sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sehinggalah merancang untuk bunuh, kebencian yang meluap-luap. Dan daripada surah Taha, Sayyidina Umar memeluk Islam. Jadi cuba perhatikan surah Taha ayat 14, Allah berfirman sekali lagi, tuan-tuan puan-puan, kalau siapa yang boleh tulis, siapa yang boleh tuliskan nota, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah declare kepada kita, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka perintah Allah ni firman, fa'budni, maka memperhambakanlah, jadilah hamba kepadaku. Tunjukkan sifat kehambaan kepadaku. Sedarlah diri kamu itu adalah hamba, kamu tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang Allah beri. Kamu tidak ada kuasa melainkan Allah pinjamkan sedikit kuasa kepadamu. Lalu apa yang kamu gunakan dengan kuasa yang Allah beri? Kamu tidak ada apa-apa melainkan aku yang berikan rezeki, Allah beri rezeki, maka apa yang kau buat dengan rezeki yang Allah beri? Fa'budni, Allah perintahkan, perhambakanlah diri kepadaku. Sembahlah aku, fa'budni, subhanallah, taatilah kepadaku. Allah sambung lagi, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah solat li zikri, untuk mengingatiku. Subhanallah, Allahu akbar. Bayangkan Allah sebut wa aqimis salata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Allahu akbar, subhanallah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ujian terbesar dalam hidup kita bukan COVID-19, bukan masalah-masalah yang saya contohkan sebut tadi. Ujian terbesar dalam hidup kita apabila ketika solat kita tidak mampu untuk ingat Allah, maka lagi sukar untuk kita ingat Allah di luar solat. Jika dalam solat 5 minit je solat, 10 minit je solat, kita tidak mampu untuk ingat Allah, maka mustahil untuk kita ingat Allah di luar solat. Sangat sukar. Subhanallah. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, maka telah berjaya orang-orang yang beriman itu, allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang ketika solatnya khusyuk, tenang, fokus, boleh rehat dalam solat, boleh bayangkan syurga Allah, dalam solat bawa perasaan takutkan neraka Allah, dalam solat terputus sekejap dengan dunia, fokus kepada Allah, sedang berhadapan dengan Allah, maka dia rasa kedip, maka dia rasa tidak ada apa-apa ketika berhadapan dengan Allah ketika solat. Allahu akbar, subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian, Allah ketika kita solat, Allah tahu kita ingat Allah ataupun tidak. Sebab itu dalam surah Taha ni Allah sebut wa aqimis salata li zikri, maka dirikanlah solat untuk mengingatiku. Subhanallah, Allah suruh ingat dia dalam solat. Sebab siapa yang ingat dia di dalam solat, Allah akan mengingatinya di luar solat. Siapa yang berusaha dalam hidupnya untuk mengingati Allah di dalam solat, maka semua masalahnya di luar solat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah menjanjikan dalam surah yang kita bacakan tadi, surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Ini ayat yang pertama ni. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, kita ni siapa? Kita Muslim, orang Islam. Tapi kita tidak boleh hanya berada di peringkat sebagai Muslim, orang Islam. Kita perlu jadi mukmin, iaitu orang yang beriman. Sebab dengan iman kita boleh masuk syurga. Dengan iman, Nabi sebut, kamu akan masuk syurga walaupun ada iman sebesar biji sawi. Bila kita namanya surah Al-Mu'minun, surah orang yang beriman, kita tengok dalam Al-Quran ada nama-nama surah, lepas tu ada nama surah Al-Mu'minun. Bila kita nampak ada surah Al-Mu'minun, kita kena tertarik untuk baca sebab surah itu adalah perihal orang-orang yang beriman.
Dan kita kena ada motivasi untuk jadi di kelompok orang yang beriman. Sebab orang yang beriman ini dijanjikan syurga. Orang yang beriman ini selamat daripada api neraka. Orang yang berimanlah dapat hidup dalam bahagia yang sebenar di dunia, di alam barzah, di padang mahsyar dan juga di akhirat, berakhir di syurga Allah. Jadi bila kita tengok surah Al-Mu'minun, kita tertarik. Dan bayangkan surah orang beriman, surah Al-Mu'minun dalam Al-Quran ini, Allah mulakan dengan apa? Ayat yang pertama lagi, qad aflahal mu'minun, maka sesungguhnya. Ini hebat ni. Qad ni adalah perkataan huruf takkid, qad, maka sesungguhnya. Allah takkid, Allah bagi penegasan, Allah bagi penekanan. Qad, sesungguhnya, maka sesungguhnya. Aflahal mu'minun, telah berjaya, confirm berjaya orang-orang yang beriman. Berjaya apa di sini? Aflaha ni tuan-tuan puan-puan sekalian fi'il madi. Apa maksud fi'il madi? Nanti boleh rujuk ya surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 2. Dua je ni. Ini surah kita ni, orang-orang beriman. Kalau kita ada keinginan untuk jadi orang yang beriman, surah ini kita perlu baca, kita perlu tadabbur, kita perlu memahami maksudnya dan kita perlu ada cita-cita nak tergolong di kalangan surah Al-Mu'minun ni. Allah mulakan dengan qad aflahal mu'minun, maka sesungguhnya telah berjaya orang beriman. Subhanallah. Aflaha ni fi'il madhi. Fi'il madhi ni perkara yang dah lepas. Kalau bahasa Inggerisnya past tense. Bila sebut qad aflaha, maka sesungguhnya telah berjaya, fi'il madhi, telah berjaya orang-orang yang beriman. Maksudnya ayat ini seolahnya Allah nak beri kita gambaran telah ada testimoni, dah ada result dia. Dah ada testimoni dah orang yang terdahulu yang berjaya ni. Orang yang beriman yang berjaya ni. Siapa? Qad aflahal mu'minun. Maka telah berjaya orang-orang yang beriman itu. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu mereka yang di dalam solatnya khusyuk. Subhanallah. Aflaha berjaya apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Berjaya dapat syurga Allah. Qad aflahal mu'minun, maka telah berjaya orang-orang yang beriman. Berjaya apa? Dapat syurga Allah, dapat redha Allah, dapat pengampunan Allah, berjaya selamat daripada api neraka Allah, berjaya dapat rahmat Allah, berjaya dapat kemurahan rezeki Allah, kasih sayang Allah. Umum, berjaya itu apa kurniaan daripada Allah. Tetapi apakah ciri orang yang berjaya ni? Adakah ciri-cirinya, oh bisnes dia berjaya, oh anak dia semua hafiz-hafizah, oh dia mempunyai dia banyak ceramah, dia banyak dakwah, dia banyak sedekah, dia banyak tolong orang? Tidak. Tetapi ciri yang Allah sebut, qad aflahal mu'minun, maka confirm telah berjaya orang yang beriman. Siapa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah letak itu yang pertama. Iaitu mereka yang solatnya khusyuk, solatnya tenang, solatnya lizikri, berjaya untuk ingat Allah. Ketika solat dia berjaya menjadi hamba kepada Allah, tak rasa ada apa-apa. Ketika sujud tu tuan-tuan puan-puan, kita rasa hina. Saat itu wajah kita, dahi kita yang hina ini sama level je dengan kaki kita. Masa sujud tu kita melepaskan semua apa yang kita ada. Pangkat ke, nama ke, kemasyhuran ke, kedudukan ke, apa jua yang kita ada. Kita rasa hina sungguh-sungguh kita tidak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan kekuatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini perasaan yang kita nak ada ketika solat, bahkan gementar dan takutnya ketika mendirikan solat itu membuatkan saat kita berdiri itu, subhanallah, seolahnya tangan kita menggeletar. Bayangkan saat kita berada di hadapan raja, contohnya sultan yang di-Pertuan Agong, depan orang yang kita sangat takut, depan orang yang sedang menghakimi kita. Bayangkan tuan-tuan puan-puan, sekiranya kita sedang berada di mahkamah dan sedang kita diadili, kita sedang diperhatikan, kemudian semua mata tertumpu kepada kita. Subhanallah, bayangkan. Kalau kita boleh bawa rasa tu ketika solat, yang mana kita tahu kita sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil, Allah yang maha besar, Allah yang maha sempurna, yang mana Allah tahu apa yang terlintas dalam hati kita, apa yang terlintas dalam fikiran kita saat itu. Yang mana Allah tahu saat kita sedang membaca Al-Fatihah, kita ingat Allah,
ataupun ingat selain Allah. Saat kita sujud tu, kita sedang sujud kepada Allah ataupun hati kita masih lagi sujud kepada dunia. Memang zahirnya seperti kita ini sedang menyembah Allah, rukuk nampak sembah Allah, sujud nampak sembah Allah, tetapi rupanya hati sedang menyembah dunia. Na'udzubillahi min zalik. Kita nampak macam khusyuk, Allah, kepala muka pun berkerut, mata pun macam fokus tengok bawah. Rupanya fikiran kita ingat selain daripada Allah, hati kita ingat selain daripada Allah. Allahu Akbar. Sebab itu saya sebut daripada awal, muslimin muslimat sekalian, perbincangan kita pada tengah hari ini adalah berkenaan dengan soal hidup, soal mati kita. Sebab itu kalau kita nak tengok berjaya atau tidak hidup kita bukan ukuran dunia. Tak payah pergi jauh lah. Kalau kita nak tengok cici orang yang berjaya, nak tahu kita berjaya ke tidak saat ini, bukan ukuran ada berapa akaun dalam simpanan kita, ada berapa simpanan. Ukurannya bukan pada kereta kita, ukuran bukan pada rumah kita, ukuran bukan pada kita ada degree, tak ada degree, kita ada master atau tidak. Ini ukuran dunia. Bukan saya kata kena lepaskan semua, tidak. Tapi tengah hari ini kita nak bincang ukuran kejayaan. Qad aflahal mu'minun. Allah sebut ni, maka telah berjaya. Berjaya pada definisi pandangan Allah, pada definisi pandangan akhirat. Sebab Allah sebut ni, maka telah berjaya orang mukmin. Siapa orang yang berjaya tu? Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ni. Siapa orang berjaya? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang solatnya khusyuk. Sebab itu, kalau kita faham hakikat Allah sebut ni, siapa yang berjaya pada pandangan Allah, iaitu orang yang solatnya khusyuk, maka cuba kita lihat segala ibadah yang lain. Ibadah sedekah, ibadah senyum, ibadah tolong orang, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umrah, ibadah zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, selawat dan sebagainya. Adakah semua ibadah itu membantu kita untuk khusyuk dalam solat? Sekiranya ketika solat kita tak mampu nak fokus, nak ingat Allah, nak khusyuk, seolahnya ibadah-ibadah lain kita belum cukup lagi nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada masalah. Sebab itu kita tengok apabila Nabi SAW sebut, apabila mati seorang manusia tu, awwalu ma yuhasabu, amalan pertama yang akan dihisab apabila setelah mati dalam kubur. Amalan pertama akan dihisap setelah kita mati. Walaupun kita bawa pahala sedekah banyak, walaupun kita bawa pahala puasa banyak, pahala zikir banyak, selawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, tetapi tetap amalan yang pertama akan dihisap, akan dilihat, akan dibelek, akan dihitung, akan dinilai adalah solat. Itu hadis Nabi yang sahih. Nabi sebut sekiranya solatnya diterima oleh Allah, maka segala ibadah yang lain juga diterima oleh Allah. Sekiranya solatnya tidak diterima oleh Allah, maka begitulah juga ibadah-ibadah yang lain ditolak. Na'udzubillahi min zalik. Itu sangat berat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, seorang yang berjaya didik anak, memang dari sudut ukuran dunia, mungkin orang tengok dari segi result periksa, straight A tak straight A, cemerlang atau tidak, belajar dekat mana. Anak kita mungkin boleh hafaz Quran 30 juzuk, lalu kita rasa bangga dengan dia. Anak kita 2 tahun dah habis 30 juzuk. Tapi adakah 30 juzuk Al-Quran itu membantu anak itu boleh khusyuk dalam solat? Subhanallah. Belum tentu orang yang hafiz Al-Quran 30 juzuk mampu untuk khusyuk, tenang dalam solat. Bukan semua. Subhanallah. Saya pernah, tuan-tuan puan, saya nak cerita. Saya pernah berceramah di satu kampung pedalaman, memang pedalaman. Kampung yang makcik-makcik yang datang dengar ceramah saya tak ramai masa tu. Dalam 30 orang. Semua orang kampung di situ kebanyakannya menoreh getah. Memang kawasan kampung pedalaman, toreh getah, orang-orang susah, orang-orang miskin. Yang mana ini saya ingat dalam setahun yang lepas, 2 tahun yang lepas macam tu lah. Okey, yang datang tak ramai. Saya terima jemputan tu, saya rasa seronok masuk kampung. Masya Allah. Jadi masa tu saya tanya soalan. Makcik-makcik, sebab yang datang semua makcik-makcik. Makcik-makcik, ada tak di kalangan kita yang dapat solat khusyuk? Saya tanya. Ada tak di kalangan kita bila dia solat, dia hanya ingat Allah, dia tak ingat dunia? Semua diam. Tak ada ustazah, tak dapat ustazah, tak dapat. Tapi tiba-tiba, saya cerita ni kisah benar, ada seorang wanita tua, dia angkat tangan.
Ada seorang wanita tua, dia angkat tangan. Subhanallah. Dia kata, Ustazah, Acik nak share. Acik nak berkongsi. Acik minta maaf. Dia mula dengan minta maaf tu. Ustazah, Acik minta maaf Ustazah. Kalau apa yang Acik nak sebut ni salah. Acik bukan nak riak. Acik bukan nak ujub. Sebab memang tajuk kita berkenaan solat masa tu. Dan masa tu saya memang dah rapat dengan grup ni. Sebenarnya saya selalu mengajar grup ni sampai habis kitab kita. Jadi saya rapat dah dengan makcik-makcik ni. Jadi makcik yang bercakap ni bukan orang ada nama, orang biasa-biasa. Lalu dia pun kata, Ustazah, makcik nak share. Makcik dapat ilmu ni daripada guru makcik. Bagaimana nak dapat khusyuk, tenang dalam solat. Dan makcik tak tahu ilmu yang lain sebab makcik tak ada ilmu tapi makcik buat. Dan wallahualam, makcik serahlah kepada Allah sama ada Allah menilai ia adalah solat yang khusyuk atau tidak. Lepas tu saya kata, makcik buat macam mana solat? Makcik ni pun cerita, Ustazah, bila makcik nak solat, makcik hampakan sejadah, makcik anggap sejadah itu adalah titian sirat. Makcik anggap sejadah tu adalah titian sirat. Dan di hadapan makcik bayangkan makcik sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha melihat ke dalam hati makcik. Kalau makcik ingat lain daripada solat, Allah tahu. Allah sedang tengok hati makcik, bukan Allah sedang tengok luaran makcik, Allah sedang tengok hati makcik. Jadi makcik kena jaga betul hati makcik masa tu. Sebab manusia nampak makcik khusyuk, tapi Allah tahu makcik khusyuk ke tidak. Allahu Akbar. Masa ni saya dengar ni tuan-tuan puan daripada seorang tua yang kita tengok sebagai penoreh getah, yang kita pandang mungkin tak ada ilmu, tapi masa tu, masa dia bercakap, bukan dia bercakap sambil menangis dan kawan-kawan semua pun menangis. Masya Allah. Saya masa tu pun menangis dengar sebab makcik tu bercakap sepenuh hati. Dia kata, Ustazah, makcik bayangkan makcik berada di tiang sirat ketika solat dan makcik bayangkan Allah ya kabir. Allah ya Allahu Akbar. Bila angkat takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Makcik rasa makcik kecil sangat. Kemudian Allah maha besar, Allah maha hebat. Makcik duduk depan Allah ni. Allahu Akbar, subhanallah. Dan makcik bayangkan di kanan makcik syurga Allah, namun di kiri makcik adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi Ustazah, bila makcik nak solat, makcik bawa bayangan tu mula-mula susah, lama-lama makcik setiap kali solat makcik akan menangis. Lepas tu makcik ni kata, Alhamdulillah Ustazah, setiap kali solat makcik mesti menangis. 5 kali sehari makcik akan menangis. Sebab ketika solat makcik merasakan Allah di hadapan, Allah sedang melihat. Kemudian di kanan makcik adalah syurga, di kiri makcik adalah neraka dan makcik duduk di atas titian sirat. Jadi makcik akan jaga solat, baca betul-betul sebab makcik rasa Allah sedang cek bacaan makcik. Bila makcik baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, makcik sedang memperdengarkan bacaan itu kepada Allah. Makcik sedang rasa Allah sedang mendengar, Allah sedang tengok. Dulu kalau makcik belajar depan ustaz, takut ustaz dengar bacaan. Jadi setiap kali solat yang akan mendengar bacaan ni Allah. Jadi Allah tahu baca tu pada lidah saja ataupun baca tu sampai baca tak dengan hati. Jadi setiap kali solat makcik akan bawa rasa tu dan makcik akan baca terbaik. Sebab itu kadang orang tanya kenapa solat lama sangat. Sebab makcik tak rasa pun lama Ustazah, makcik tak rasa lama. Walaupun mungkin ada anak tegur, ada cucu tegur kenapa solat tu lama sangat. Sebab makcik baca perlahan-lahan, makcik nak sembahkan kepada Allah yang terbaik. Sampai makcik kadang-kadang tu solat tu rasa nikmat, rasa manis, rasa khusyuk, rasa seronok, rasa tenang. Soalnya bila solat makcik lupa semua masalah-masalah. Lepas solat makcik rasa dunia ni tak ada apa-apa. Sebelum solat ada masalah, tengah solat luah semua pada Allah, minta dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku sembah, iyyaka, hanya kepadamu aku sembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Makcik rasa lega, masalah makcik mesti settle. Bukannya bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu tak rasa apa-apa.
Orang yang sebelum solat ada masalah, sepatutnya ketika solat kita dah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku sembah, aku memperhambakan diri, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Sepatutnya kita muslimin muslimat sekalian rasa masalah kita, yakin Allah akan selesai. Tapi siapa yang lepas solat makin susah hati, makin resah gelisah, lepas solat pun marah-marah lagi, lepas solat pun ungkit-ungkit lagi, lepas solat pun sekian-sekian lagi, maka rupanya dalam solat dia tidak bertemu dengan Allah. Walaupun dia sebut nama Allah, walaupun dia minta dengan Allah, tetapi dia masih lagi hatinya meminta dengan makhluk, mengharap dengan makhluk, bergantungkan diri pada dirinya. Sebenarnya setiap kali kita baca Al-Fatihah, kita ada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya tak ada orang lain. Iyyaka, hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, aku sembah. Iyyaka, hanya kepadamu, tak ada orang lain, tak ada orang. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Ni masalah kita ni macam-macam ni, hanya kepada Allah kita minta tolong. Tapi kalau time kita sebut tu, kita tak rasa pun daripada hati, dan kita tak yakin pun Allah boleh tolong kita, dan kita tak bulat-bulat pun minta tolong dengan Allah, kita tak akan dapat tu di luar solat. Kita tak akan dapat tu. Sebab tengah solat pun duduk mikir masalah, duduk harap orang yang kita duduk minta tolong tu Allah buka pintu hati dia. Bagaimana kita mengharapkan Allah buka pintu hati orang yang kita minta tolong supaya tolong kita, sedangkan kita sendiri tak buka hati kita untuk minta tolong dengan Allah. Ketika kita solat, subhanallah tuan-tuan puan sekalian, kita minta tolong dengan Allah tetapi tidak ada adab. Bayangkan ya, kalau kita minta tolong dengan seseorang, nak minta tolong boleh tak? Kita punya mata, kita punya suara, kita punya muka, kita kalau masa tu tengah minta tolong sungguh-sungguh dengan ayat, nak minta tolong sikit boleh tak? Minta maaf sangat, perlu sangat. Tapi kenapa dalam solat, bila kita minta tolong dengan Allah, selamba je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang fikiran tu ke lain, hati tu ke lain, kita tak sedar kita sedang minta tolong dengan siapa? Allah. Allah ya kabir, Allah yang maha besar. Allah ya aziz, Allah yang maha perkasa. Allah ya karim, Allah yang maha mulia. Allah ya razak, Allah yang maha memiliki rizki. Allah ya wasi', Allah yang maha luas, boleh meluaskan kita. Allah ya fatah, Allah yang maha membuka, Allah boleh buka semua untuk kita. Allah ya fatah. Dek, ni terputus ni, tak ada daripada tadi. Memang connectionnya rugi, tak dapat tengok. Subhanallah, daripada tadi lagi tak dapat. Okey, Allah ya Fattah, yang maha membuka. Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jika kita diuji dengan kasih sayang yang terputus dan sebagainya. Allah ya Syakur, yang maha mensyukuri dan sebagainya. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat mahal maksudnya tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan solat Zuhur. Kita akan share beberapa ilmu untuk membawa. Dah masuk waktu Zuhur, saya faham. Walaupun sekarang dah masuk waktu Zuhur, saya tahu. Dan kalau kita lambat sikit solat Zuhur kerana kuliah, maka ia bukan dalam perkara yang makruh ataupun dibenci oleh Allah. Setelah selesai kuliah, ataupun ada orang nak tinggalkan dulu untuk solat terpulang, nanti boleh tengok semula. Tetapi kalau ada yang nak teruskan juga, dia tak tahu nak teruskan ke nak pergi solat, maka boleh saja teruskan. Dan insya-Allah tepat jam 2 saya akan berhenti. Sebab apa? Penganjur memang minta sehingga pukul 2. Sebab inilah waktu yang mereka ada untuk berikan waktu rehat kepada pekerja untuk sama-sama tengok. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang kita nak masuk step by step. Bila kita sebut tentang apa? Indahnya solat. Kita nak dapat keindahan solat. Subhanallah. Kita nak dapat khusyuk solat dan sebagainya. Jadi antara buku rujukan saya adalah Bangkit Rasa Dalam Solat. Bangkit Rasa Dalam Solat. Ini buku yang sangat bagus. Wallahu alam. Ada orang hadiahkan kepada saya. Ada ustaz ni. Subhanallah. Dan satu lagi buku adalah buku Perbaharuilah Solat Anda. Perbaharuilah Solat Anda. Jadi insya-Allah buku ini membawa tips solat khusyuk dan melawan bisikan syaitan. Tips solat khusyuk. Buku ni tebal. A4. Memang buku ni tebal tapi saya akan bawa. Kita akan pergi pada tengah hari ini perbincangan bagaimana nak bangkit rasa di dalam solat. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya ingin kita bermula daripada sebelum kita menunaikan solat. Kita bermula daripada sebelum menunaikan solat. Allahu Akbar.
Nanti masa bukan check connection di sini je, check juga IG. Sebab kadang kita tak perasan IG ada masalah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, solat, sebelum solat kita bermula dengan apa? Kita bermula dengan wuduk. Kita bermula dengan wuduk. Sama ada wuduk ataupun azan. Kadang-kadang ada orang ambil wuduk dulu, dia tunggu azan. Ada orang dengar azan dulu, barulah wuduk. Jadi, bab azan dengan wuduk ini, saya nak sentuh sepintas lalu saja. Sepintas lalu. Sebab kita nak pergi kepada bab solat yang khusyuk dan bagaimana nak indahkan solat kita. Bagaimana nak indah, bagaimana nak rasa manis solat, bagaimana nak membangkit rasa di dalam solat. Subhanallah. Jadi, sekarang saya sentuh bab wuduk dulu. Wuduk ni pun tak boleh nak deep sangat, tak boleh nak dalam. Sebab kalau nak bincang pasal wuduk, 2 jam saja bab wuduk. Masya Allah. Wuduk kita tahu adalah syarat sah solat. Syarat sah solat. Bukan syarat wajib solat. Syarat wajib solat Muslim, baligh, berakal. Muslim, baligh, berakal, bersih daripada hadas. Itu syarat wajib solat. Seseorang yang Muslim, seseorang yang berakal, seorang dah baligh, kemudian dia bersih, dia tak ada haid, dia tak ada nifas dan sebagainya. Ini mereka yang wajib solat. Solat ni berbeza dengan puasa. Puasa kalau orang tak mampu, orang sakit, dia gugur kewajipan puasa. Tapi kalau melibatkan solat, sakit macam mana pun wajib solat. Selagi mana akal dia ada. Walaupun tengah dalam ICU. Dalam ICU, dia tak boleh gerak apa-apa. Mata pun tak boleh buka. Tapi doktor kata, dia memang tak boleh buka mata tapi dia boleh dengar apa kita cakap. Memang tubuh dia dah collapse tapi dia boleh dengar. Dan dia boleh bagi signal dengan jari dia. Contoh, orang tengah koma. Okey, kalau kita kata, kamu dengar, angkat jari, dia pun angkat. Okey. Okey, insyaAllah kita solat dia pun angkat. Maksudnya ya. Solat ni, selagi mana ada akal, walaupun sakit tenat macam mana pun, dia tetap wajib solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, bila sebut syarat wajib solat, itu syarat dia. Cukup syarat wajib solat. Kemudian di sana ada syarat sah solat. Dan kedua-duanya adalah perkara yang berkaitan dengan sebelum solat. Perkara yang berkaitan dengan solat, ini namanya rukun solat. Yang 13 rukun solat tu, ia bermula daripada takbiratul ihram, berakhir dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun. Tapi sebelum solat kita ada syarat wajib solat, kedua ada syarat sah solat. Syarat sah solat apa dia? Masuk waktu baru solat. Kalau dah solat kemudian baru dengar azan, tak sah solat, ulang balik solat tu. Masuk waktu syarat sah solat. Yang kedua syarat sah solat menghadap kiblat. Yang ketiga syarat sah solat berwuduk. Yang keempat syarat sah solat adalah bersih daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Kemudian yang kelima, syarat sah solat adalah menutup aurat dengan sempurna. Cukup syarat sah solat ini, baru sah solat. Nampak tak? 5 perkara tersebut boleh tulis ya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Yang ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, kena pastikan settle sebelum solat. Hadap kiblat yang betul. Tutup aurat dengan sempurna. Semua bersih daripada hadas. Pakaian kita bersih pada hadas, sejadah bersih pada hadas, tempat kita solat juga bersih daripada hadas. Subhanallah. Saya nak cerita semalam, saya nak solat maghrib. Semalam saya ada rakaman tazkirah malam Jumaat yang disiarkan oleh Esro Ausis dengan Datuk Kazim. Tazkirah tu, rakaman tu habis pukul 6 petang. Habis pukul 6 petang. Selepas 6 petang saya ada mesyuarat di satu tempat. Mesyuarat di satu tempat area berdekatan dengan KL Central. Bila masuk waktu maghrib, sebelum 5 minit sebelum pukul 7, saya dah susah hati nak cari tempat solat. Jadi saya nampak ada mall. Mall tu nama apa? KL Central tu. Apa nama tu? Yang dekat LRT tu. Saya nampak mall, saya kata bang kita masuk dalam mall lah. Mungkin dalam mall tu ada tempat solat. Tuan-tuan puan-puan tahu tak, saya naik daripada satu tingkat ke satu tingkat untuk cari tempat solat. Sebab surau ditutup rapat sebab PKP ni. Mall tu buka. Nama apa mall tu? Glamour lah, tengah-tengah bandar KL tu. Bukan Sogo, yang tempat LRT tu.
Tempat utama tu KL Central, tertengah Central ni. Lepas tu mall tu tutup. Kemudian orang mall kata, puan, sebab kita pakai mask kan, orang tak tahulah ustazah ke siapa. Dia kata boleh pergi LRT ada surau. Saya pun pergi dekat surau pun dikunci. Kemudian ditulis notis. Lepas tu saya kata, ya Allah, sekarang dah pukul 7 suku. Dah masuk maghrib dah ni. Dah 7 suku, lepas tu cari ni. Dan saya pergi ke satu premi nak tumpang solat. Saya minta, boleh tak dek, akak nak tumpang solat? Boleh tak nak tumpang solat? Sebab surau semua tutup. Lepas tu sampailah saya di tempat salah satu kedai jual baju. Lepas tu saya minta dengan adik tu, dek, boleh tak akak nak tumpang solat? Akak dah ada wuduk. Saya nak bagi tahu sekarang betapa sukarnya orang Islam. Saya tak tahu kalau orang yang tak kuat nak cari tempat solat. Kalaulah di LRT tu tutup tempat solat, mungkin ramai dalam tempoh PKP ni orang yang tak solat. Yang tinggal terus solat. Sebab surau tak dapat solat, kat LRT tak dapat solat, balik kerja tak boleh solat kat LRT, sampai kat rumah dah lepas waktu maghrib. Saya tak tahu ramai mana yang terlepas waktu solat. Jadi kita ni pergi ke satu tempat, dek, boleh tak nak tumpang solat? Maaf kak, tak boleh sebab tempat ni ada CCTV, nanti bos saya tengok. Tak dibenarkan orang lain masuk kawasan kami ni. Lepas tu sampailah kat tempat ni, tempat jual baju. Lepas tu saya minta. Saya kata, dek, akak nak tumpang solat. Maaf kak, sekarang ni ada CCTV, tempat solat tu tempat pekerja je. Akak tak dibenarkan masuk. Lepas tu saya kata, dek, tolonglah bagi akak mana-mana ujung-ujung ke, tepi-tepi ke, akak nak solat mana-mana sudut. Maksudnya walaupun tempat tu lalu lalang ke, tapi akak nak solat. Kita takkan nak solat tengah jalan, tak boleh, itu makruh. Antara tempat makruh kita solat di pertengahan jalan, walaupun boleh, tapi makruh. Sebab boleh mengganggu lalu lalang, orang tu melihat kita dan kita tumpuan untuk khusyuk pun tak boleh. Akhirnya bila dipujuk-pujuk, adik tu benarkan. Dia kata, kak, akak boleh solat tapi dalam fitting room. Dalam fitting room. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, subhanallah, saya rasa masa tu macam nak menangis. Saya kata, ya Allah, sampai tahap ni musibah ini menguji umat Islam untuk jaga solat. Saya semayang dalam fitting room, kemudian dia bagi saya pinjam sejadah sebab dia kata dalam fitting room je tak ada CCTV. Jadi bos dia tak tahu. Mungkin bos dia Chinese ke apa. Jadi saya semayang, suami semayang dekat sebelah dalam fitting room. Dan saya rasa masa tu nikmatnya solat. Ambil wuduk dekat tandas lah kan. Rasa nikmatnya solat dalam sukar. Mungkin ketika kita solat dalam sukar itu bau rasa manis. Sampai masa angkat takbir tu kan rasa Allahu Akbar. Ya Allah, dalam musibah ada nikmat yang begitu besar. Dan masa tu kan saya rasa moga-moga lepas solat saya fikir, ya Allah, moga-moga orang di luar sana tetap teguh mendirikan solat walaupun keadaan sukar untuk mendirikan solat. Solatlah di mana-mana saja. Walaupun orang tu kata, kak, kotor tu kak, dalam fitting room orang masuk dengan kasut. Saya kata, tak apa dek, tak ada najis. Adik pinjamkan akak sejadah aja. Tak ada masalah solat kat mana-mana dek. Yang penting tak nampak jelas dari sudut zahirnya tempat itu ada najis. Sebab akak tengok tak ada najis dek, dan insya-Allah tak ada najis. Jadi kita tak payah nak pergi cium-cium bau hancing ke apa, tak payah. Walaupun solat di atas tanah, walaupun solat di tempat laluan orang, kalau kita tak nampak dari sudut zahirnya najis, maka boleh. Ini dalam perihal apa? Syarat sah solat. Syarat sah solat iaitu pastikan badan kita bersih daripada najis. Seluar kita tu dek, sekeluar kita tu, saya mohon maaf kepada orang perempuan, saya nak kena sebut. Ramai orang perempuan dia solat dengan najis yang dibawa di dalam seluar kecil dia tu. Bahasanya seluar dalam tu kan. Sebelum solat, pergi tandas dulu. Bersihkan alat kemaluan kita. Mungkin ada yang dinamakan air mazi keluar. Ataupun air wadi. Air mazi ni dia keluar kerana rasa terangsang, dia keluar je. Kemudian yang kedua, sama ada lelaki perempuan boleh keluar air mazi. Air wadi yang kita panggil keputihan. Dia keluar sebab penat ke, sebab penat lah biasanya kita berjalan-jalan. Yang kita nama lendir yang keluar daripada alat kemaluan tu. Para sahabat, para wanita sekalian. Apa yang keluar daripada alat kemaluan kita itu adalah najis. Walaupun perbincangan ada perbahasan tentang kedudukan perkara tersebut, yang lebih kuat ia adalah najis. Jadi sebelum solat, pergilah dulu tandas. Kalau tak ada air ke apa, kita boleh lap dengan tisu, tak ada masalah. Kemudian kita bersihkan, baru ambil wuduk. Dan seluar yang dah terkena najis tu, janganlah pakai pula. Samalah dah bersih, pakai balik. Masukkanlah dalam handbag, letak dalam handbag.
kemudian pergilah tunaikan solat. Ini adalah syarat sah solat yang perlu kita pastikan sebelum solat. Diri kita, tubuh badan kita bersih daripada najis, tempat kita solat bersih daripada najis, sejadah kita gunakan bersih daripada najis. Cukup. Kalau najis tu ada sebelah sejadah, tak apa. Contoh di tempat ni dah tak ada ruang dah ni. Dan kita nampak ada ruang bersih tetapi tak jauh sebelah-sebelah tu ada najis. Tak apa. Yang dipastikan wajib bersih daripada hadas adalah sekitar kita berdiri hingga sujud. Maksudnya itu wilayah ataupun kawasan solat kita. Kalau najis tu nampak adalah 1 meter ke ataupun ni kawasan yang tak ada pilihan ni, maka kita boleh tunaikan solat di mana-mana sahaja. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya kan masa saya solat semalam di fitting room, saya teringat kenangan kami berada di Australia. Saya pernah duduk di Australia beberapa tahun ikut suami saya sambung PhD masa tu dalam bidang chemical dia. Jadi kami bila di Australia pergi ke mana-mana, tempat solat kita kalau di shopping complex memang di fitting room. Orang non-Muslim di sana dia bagi kita kebenaran untuk solat. Kita ambil wuduk di tandas, kemudian kita solat di fitting room. Mereka dah faham kalau orang Islam minta saya nak tumpang solat, dia akan tunjuk fitting room. Kita boleh solat di fitting room. Dan saya masa tu rasa, saya kata, ya Allah, inilah bila duduk di negara bukan Islam, sukanya nak solat, kena solat di fitting room. Sebab itu semalam bila saya solat di fitting room, di negara kita, yang mana ada masjid merata-rata, masjid sekeliling, yang mana bila time saya nak solat maghrib semalam, surau dikunci. Saya turun di LRT, surau di mangga. Kemudian sukarnya masa tu nak cari dan solat di fitting room, saya teringat rupanya di negaraku yang tercinta, apabila Allah sebut kun fayakun, maka jadilah. Dalam keadaan kita ada banyak masjid, kita ada banyak surau, kita ada limpahan tempat. Tetapi sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita tetap teguh mendirikan solat dalam apa jua keadaan? Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi, saya nak sebut pasal wuduk sikit, muslimin muslimat sekalian. Kejap lagi kita nak solat kan, kita akan ambil wuduk. Subhanallah. Ketika kita mengambil wuduk, cuba untuk berwuduk zahir dan batin. Cuba mengambil wuduk zahir dan batin. Saya nak cerita satu kisah yang saya dengar daripada Ustaz Abdullah Khairi. Saya pernah dah bawa kisah-kisah ni. Apa ni? Ini soalan pada mereka. Okey, pengajar ada bagi soalan. Ustaz Abdullah Khairi, dia cerita masa tu dia mengambil wuduk di Mekah. Di Mekah ataupun Madinah, saya tak ingat. Dan ketika dia mengambil wuduk, dia sedang mengambil wuduk di depan seorang alim ulama. Seorang syekh, seorang alim ulama, mungkin guru dia, wallahualam, saya tak ingat cerita dia yang betul. Tapi ketika mengambil wuduk tersebut, diperhatikan oleh seorang alim, seorang ulama, seorang syekh. Lalu dia pun ambil wuduk dengan khusyuk lah. Ambil wuduk betul-betul lah. Ustaz Abdullah Khairi cerita ni. Saya dengar dan ceramah dia. Tapi saya dapat ilmu yang banyak daripada ceramah tersebut. Lepas tu dia ambil wuduk betul-betul ni. Ambil wuduk sungguh-sungguh ni. Sebab Tok Guru tengah tengok ni. Basuh muka sungguh-sungguh ni. Buat yang sunat sampai ke belakang habis semua ni. Lepas tu guru dia, syekh sebut, ambil wuduk semula, kamu belum berwuduk. Subhanallah. Ambil wuduk semula, kamu belum berwuduk. Lepas tu Ustaz Abdul Khairi ni kata, apa aku tak wuduk lagi? Dalam hati dia lah nak marah. Takkan syekh tak nampak aku berwuduk? Lepas tu Ustaz Abdullah pun ambil, Ustaz Abdul Khairi ambil balik wuduk dia, ambil wuduk, ulang lagi sekali. Dah siap tu, Tok Guru dia kata, ambil wuduk lagi sekali, kamu belum berwuduk. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia cari masuk wuduk dalam bahasa Arab apa? Nanti bagi Ustaz. Kemudian Masya Allah. Kemudian bila dah 2 kali ambil wuduk, Ustaz Abdullah Khairi kata, ish orang tua ni. Dalam ceramah tu Ustaz Abdullah Khairi sebut gitulah. Takkan dia tak nampak aku berwuduk, suruh aku wuduk lagi? Kemudian Ustaz Abdullah Khairi tanya, apa maksudmu wahai guru? Apa maksudmu wahai syekh? Aku belum berwuduk sedangkan engkau nampak aku sedang berwuduk. Engkau nampak aku sedang berwuduk. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian syekh ni kata, sekarang kamu ambil wuduk dan kamu dengarkan apa yang aku baca. Rupanya dia kata guru tu ketika dia membaca tangan, dia membasuh tangan. Ketika dia membasuh tangan, lalu syekh tu membaca doa, syekh tu baca doa, ya Allah, berikanlah daripada tangan kananku ini buku amal solehku, ya Allah, berikanlah buku amal solehku daripada tangan kanan, ya Allah.
Kemudian apabila Ustaz Abdul Khairi basuh tangan kiri, kemudian Syekh tu doa, ya Allah, jangan jadikan tangan ini menerima buku amalan di akhirat kelak. Allahu Akbar. Kemudian ketika Ustaz Abdul Khairi ambil air, kemudian dia berkumur-kumur, kemudian Syekh pun berdoa, ya Allah, jadikan lidah ini ya Allah dengan untuk berzikir kepadamu. Ya Allah, gugurkanlah daripada lidah ini ya Allah dosa-dosa disebabkan lidah ini ya Allah. Kemudian bila masuk pula air ke dalam hidung, kemudian Syekh tu berdoa, ya Allah, ampunilah hidung ini ya Allah, yang melakukan dosa, menghidu apa-apa aib orang daripada hidung ni sekian-sekian. Kemudian apabila basuh muka, Ustaz Abdul Khairi cerita, apabila dia mula membasuh wajah, dia terdengar Syekh tu baca doa, ya Allah, jadikanlah wajah ini wajah yang bercahaya di akhirat kelak ya Allah. Jadikanlah wajah ini di mahsyar kelak bercahaya dengan cahaya wudukmu ya Allah, dengan cahaya wuduk ya Allah. Subhanallah. Dan masa tu Ustaz Abdul Khairi kata, dia tidak pernah merasakan nikmat mengambil wuduk, nikmat khusyuk tenggelam dalam wuduk sebagaimana nikmat yang dia rasakan waktu itu. Dan ketika itu dia kata dia menangis. Ustaz Abdul Khairi cerita, dia menangis seumpama air mata yang keluar ketika dia basuh air mata, umpama seperti air yang sedang dia gunakan tu bersatu dengan air mata. Basuh muka dan dia rasa macam nak basuh tu sungguh-sungguh. Sebab masa itu dia bayangkan, mudah-mudahan muka yang dibasuh ini akan bercahaya di mahsyar kelak. Allahu Akbar. Begitulah seterusnya bila basuh sampai ke siku, bila basuh pula kepala, lalu Syekh tu berdoa, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyatal muttaqin walau du'ana 'ala zalimin. Doa untuk kepala ni, masya-Allah. Bila basuh telinga, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang dilakukan oleh telinga. Dan sangat sebab tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila basuh kaki, bila basuh kaki kanan, lalu Syekh berdoa, ya Allah, jadikanlah kaki kanan ini melangkah menuju ke syurgamu ya Allah. Ustaz Abdul Khairi cerita menangis masa ambil wuduk, menggeletar hati ni dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan sangat mengharap. Bila basuh kaki, ya Allah, jadikanlah kaki ini ya Allah meniti titian sirat menuju ke syurgamu. Bila basuh kaki kiri, ya Allah, janganlah gelincirkan kakiku ini jatuh ke jurang api neraka-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Khairi cerita kata, itulah saat dia sangat menikmati wuduk, barulah dia faham bila Syekh tu kata, kamu belum lagi berwuduk yang sebenar. Kamu belum lagi berwuduk dengan sebenar. Okey. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa maksud wuduk? Kenapa disebut perkataan wuduk? Dari sudut bahasa Arab, apa maksud dia wuduk? Tetapi di sana, Nabi SAW sebut wuduk ni apa dalam satu hadisnya. Hadis yang sahih, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Nabi bersabda, tentang bab wuduk, Nabi suruh kita sempurnakan wuduk dan Nabi suruh lebihkan sedikit, lebihkan bekas wudukmu. Dan Nabi kata, engkau akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan bekas-bekas wudukmu. Nabi berpesan kepada kita, sempurnakan wuduk dan lebihkan sikit. Contoh, kalau kita basuh tangan hingga ke siku, lebihkan sikitlah dalam 2 inci ke. Jangan sampai ke ketiak, itu membazir. Kita tak boleh membazir dalam wuduk. Bersihkanlah lebih kurang 1 inci ke 2 inci. Bila basuh kaki tu sampai buku lali, lebihkan lebih kurang 1 inci, 2 inci. Bila basuh muka tu, lebihkan, walaupun ini dah kira muka, lebihkan sikit. Bila basuh kepala, kalau sunat Nabi tu, Nabi sampai ke belakang, Nabi ke depan semula. Sebab apa? Nabi kata, sempurnakan wudukmu dan lebihkan bekas wudukmu, kerana kamu akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan kesan-kesan bekas wudukmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila saya tengok ceramah Ustaz Abdul Khairi tu, saya menangis. Sebab Ustaz cerita dengan penuh perasaan. Dan Ustaz menggambarkan situasi dia dengan guru tu. Saya menggambarkan diri saya, betapa saya lalai ketika berwuduk. Saya nak bawa kisah yang digambarkan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Saidina Umar ketika mengambil wuduk, tuan-tuan puan-puan sekalian, orang di sebelah bertanya, Umar, kamu sakit ke wahai Umar? Sebab apa? Saidina Umar ketika mengambil wuduk, muka dia pucat macam ketakutan. Dia ambil wuduk dengan tertib, muka macam ketakutan. Lalu sahabat sebelah tanya, wahai Umar, kamu sakit ke? Sebab wajah kamu kelihatan pucat, kamu macam sakit. Lalu Saidina Umar jawab, tidak, aku sehat. Tetapi adakah kamu tidak tahu, aku akan berjumpa dengan siapa selepas ini?
Subhanallah, bagaimana Sayyidina Umar dia bawa rasa khusyuk dalam solat itu ketika mengambil wuduk dengan khusyuk. Sebab ketika dia mengambil wuduk, dia sedang membuat persiapan untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah. Sebab dia ambil wuduk, dia nak solat kejap lagi ni. Solat ini adalah pertemuan saat hamba berhadapan dengan Allah. Saat hamba untuk menyembahkan dirinya kepada Allah. 5 kali sehari wajib. Subhanallah. Jadi Sayyidina Umar tanya balik kepada yang bertanya, kamu tidak tahu ke dengan siapa aku nak jumpa selepas ini? Subhanallah. Jadi bayangkan tuan-tuan puan, betapa lalainya kita saat kita ambil wuduk, bagaimana keadaan kita ambil wuduk. Kan ambil wuduk tak rasa sebab kita tak payah nak khusyuk sangat pun, wuduk settle. Yang penting masa ambil muka tu kan. Cuba bayangkannya, wuduk kita sama ini betapa cincainya wuduk kita. Betapa cincainya. Sedangkan wuduk itu adalah persiapan pertama untuk kita bertemu dengan Allah. Persiapan kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi, cuba tuan-tuan puan-puan, tak perlu pun dalam bahasa Arab ke apa. Kita boleh praktis doa-doa tu dengan ayat-ayat kita sendiri. Bila kita ambil wuduk, basuh tangan, ya Allah, jadikanlah tanganku ini, ya Allah. Jadikanlah tanganku ini menerima buku amal. Sebab kita tahu, orang yang akan terima buku amalnya di mahsyar kelak dengan tangan kanan, maka syurgalah baginya. Dan bila kita basuh tangan kiri, ya Allah, jangan jadikan tangan ini, ya Allah, menerima buku amalku di akhirat kelak. Sebab kita tahu orang yang diberi buku amalan di tangan kiri, maka nerakalah tempatnya. Susahlah hisab dia. Na'udzubillah min zalik. Begitulah bila basuh mulut, kita tahu lidah kita ini banyak sangat buat dosa. Bila basuh muka, ya Allah, basuh muka tu, ya Allah, jadikanlah wajahku bercahaya di mahsyar kelak. Di mahsyar kelak ada beberapa wajah yang bercahaya. Kerana cahaya wuduk, kerana cahaya solat, kerana cahaya salawat, kerana cahaya sedekah, ada beberapa cahaya. Kita bimbang di mahsyar kelak, kita tidak ada apa-apa cahaya yang akan menerangi tubuh badan kita. Walaupun seumur hidup kita 40 tahun dah ambil wuduk 5 kali sehari. 50 tahun dah ambil wuduk 5 kali sehari. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dosa-dosa kamu akan digugurkan. Sesungguhnya Nabi kata, setiap kali kamu mengambil wuduk, maka akan keluarlah segala dosa-dosa daripada setiap wajah-wajah kamu. Daripada setiap celah jari jemari kamu sehingga titisan air yang terakhir. Akan keluarlah dosa-dosa daripada celah-celah jari kaki kamu sehingga titisan air terakhir. Nabi sebut dalam hadis tu panjang tu. Nabi sebut seluruh anggota wajib wuduk. Yang mana setiap kali kita ambil wuduk akan digugurkan Allah dosa-dosa kita. Sebab itu, tak kala kita ambil wuduk, kita kena datangkan rasa khusyuk ketika berwuduk. Itulah pintu kepada khusyuknya salat. Orang yang ketika ambil wuduknya lalai, dia akan membawa hati yang lalai itu sehinggalah masuk dalam solat. Orang yang ketika wuduk lagi, dia dah mula khusyuk, dia dah bawa hati khusyuk tu, dah bawa ketika wuduk lagi. Dia dah tak perasan dah kiri kanan. Dia ambil wuduk walaupun suara tak keluar, tapi setiap kali dia basuh muka, dia datang, ya Allah, bagilah wajahku bercahaya, ya Allah. Bila komo-komo tu dalam hati tu berdoa. Doa ni tak semestinya lafaz. Allah dengar apa yang ada dalam hati kita. Tak payah lafaz pun tak apa, dalam hati je. Ketika kita berkomo dalam hati, ya Allah, bersihkanlah lidahku ni, ya Allah, daripada mengumpat daripada dosa-dosa, ya Allah, melalui lidahku. Dalam hati tu terlintas doa tu. Allah dengar apa yang kita minta tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Begitulah, sampailah sudah kita ambil wuduk, kita je tak nampak. Tapi Nabi sebut, setiap kali anggota wuduk itu sedang digugurkan Allah dosa-dosa. Bayangkan tuan-tuan puan, muslimin muslimat sekalian, betapa cintanya Allah kepada kita. Betapa cintanya Allah kepada hambanya. 5 kali sehari Allah tidak akan biarkan kita berjalan di atas muka buminya dalam menanggung beban dosa. Antara waktu subuh kita solat, ambil wuduk, kita dibersihkan Allah dosa kita. Kemudian antara subuh hingga ke zuhur, banyak mana kita buat dosa? Banyak mana kita buat dosa? Tapi tak kali kita mengambil wuduk, maka gugurlah dosa-dosa kita. Betapa baiknya Allah. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar? Dosa besar. Tuan-tuan puan-puan macam ni. Dosa besar ini memang dosa yang dijanjikan neraka. Itu dosa besar. Ia datangnya daripada dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi. Kadang-kadang seharian kita mungkin kita selamat daripada dosa besar. Tetapi tidak ada manusia yang selamat daripada dosa kecil. Kita selalu berterusan dalam membuat dosa kecil. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah buat satu instrumen, satu alat, satu proses yang mana diwajibkan kita melalui proses tersebut. 5 kali sehari. Antara waktu subuh hingga waktu zuhur.
Tempoh masa tersebut, kita sangat terdedah kepada dosa-dosa kecil. Macam-macam lah perasaan yang buruk dalam hati kita, percakapan kita ke, buang masa tu dosa kecil, buat benda lalai tu dosa kecil, fikir yang bersangka buruk pada Allah dosa kecil, kita melewatkan macam-macam lah bentuk dosa kecil. Jadi, bila antara subuh dengan zuhur tu ada banyak dosa kecil, tak kala kita mengambil wuduk, tapi dengan syarat wuduk yang kita ambil dengan khusyuk. Yang mana seketika ambil wuduk, kita mau ampun dengan Allah. Basuh tangan, basuh muka dan semuanya, digugurkan dosa. Antara zuhur sehinggalah asar, kita juga ada buat dosa yang lain antara zuhur dengan asar. Bila asar ambil wuduk, Allah gugurkan lagi dosa kita. Antara asar hingga maghrib ada dosa pula, Allah gugurkan dosa kita. Kemudian antara maghrib sehinggalah isyak ada dosa pula. Dan sehingga maghrib sehingga tidur. Sebab itu disunatkan. Ini hadis yang sahih. Sunnah Nabi SAW antaranya, sebelum tidur berwuduk terlebih dahulu. Sebab biarlah tidur dalam keadaan digugurkan dosa-dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidur dalam keadaan tenang, sebab kemungkinan besar kita tidak akan bangun lagi. Kemungkinan besar tidur itu adalah untuk selama-lamanya. Kita bangun di alam yang lain, bangun di alam barzah. Kemungkinan besar itu boleh berlaku. Sebab itu sunnah Nabi sebelum tidur ambil wuduk. Sebab antara isyak dengan sebelum tidur, tak ada dah solat yang lain, maka ambil wuduk sebelum tidur. Dan kalau kita ambil wuduk sebelum tidur, kemudian bersentuh dengan suami, tak ada masalah. Bersentuh dengan suami tak ada masalah. Bukan kena ulang balik solat itu dan tidur dalam keadaan berwuduk. Bukan itu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya di sini adalah, bila kita tidur, sebelum tidur ambil wuduk, dah tersentuh, dah batal pun wuduk, tidak mengapa. Sebab kita faham bila tidur pun wuduk automatik akan batal. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu itu baru bab wuduk sikit saja. Sebenarnya insya-Allah kalau ada rezeki tuan-tuan pun akan datang. Wuduk ni kalau orang minta saya modul solat, kadang-kadang memerlukan sampai 10 siri, setiap siri 10 jam. Sebab bab wuduk saja satu siri pun tak habis. Kita pergi kepada kajian sains terhadap wuduk, hadis-hadis Nabi berkenaan dengan wuduk, tata cara wuduk, wajib, rukun wuduk, apa semua, kemudian sunat-sunat wuduk, banyak sangat perihal wuduk. Jadi mudah-mudahan boleh belajarlah dengan ustaz-ustaz, dengan kelas-kelas yang lain, belajar menghayati ibadah wuduk, sebab ia satu ibadah yang sangat hebat, yang mengandungi banyak keajaiban. Saintis kaji tentang keajaiban wuduk kepada tubuh badan umat Islam. Apa berlaku ketika proses wuduk berlaku? Memang hebat tuan-tuan puan. Kajian dari sudut kesihatannya, dari sudut kulitnya. Sebab itu kena gosok. Berlaku proses kimia ketika gosok. Dan kenapa 7 anggota wuduk tu saja yang wajib? Kenapa muka? Kenapa tangan hingga ke siku? Kenapa diwajibkan kaki? Kenapa bahagian kepala? Kalau saya baca dari sudut kajian kenapa kepala, perasan tak muslimin-muslimat sekalian? Bila kita stres kat mana? Pergi ke kepala. Bila kita marah, panas tu dia pergi kat kepala. Kenapa kepala? Subhanallah, memang ada berlaku proses yang berlaku perubahan pada tubuh badan, dan otak bahagian depan kita ni, nama BSC ni, situlah tempat mengawal apa yang kita fikir, apa yang kita cakap. Nah, tempat kawalan otak bahagian depan kita ini adalah otak yang membezakan kita dengan binatang. Cerita ni jadi panjang, minta maaf sebab ada perkara yang lain lagi saya nak share pada tengah hari ni. Saya tak boleh nak cerita panjang, tetapi begini kesimpulannya. Setiap kali kita membasuh kepala kita, umpama inilah tempatnya bila kita basuh 5 kali sehari, 3 kali gunakan air, kita sedang meredakan baran ataupun panas badan kita. Subhanallah. Setiap kali 5 kali saya perasan tak, kalau demam kita letak air dekat tangan ke? Kita letak kat kaki ke? Kita letak kat mana? Kita akan letak dekat kepala. Dan kenapa letak di kepala? Kerana haba dalam badan kita bila panas, bila demam, dia terkumpul di kepala. Subhanallah. Sekarang cek pun kan dekat kepala. Tapi ada juga cek, boleh dicek di tangan dan sebagainya. Tapi nak sebutnya, dalam badan kita ni ada api apa? Api kemarahan. Semua orang ada api kemarahan. Tak ada manusia di dunia ini boleh buang marah. Marah adalah fitrah yang Allah ciptakan secara fitrah dalam tubuh badan kita. Ada orang marah dia boleh dikawal. Ada orang marahnya tidak boleh dikawal. Bila marah dia keluar perkataan kesal. Bila marah dia baling apa semua dan sebagainya. Hari itu ada seorang mu'alaf baru masuk Islam 4 bulan. Baru masuk Islam 4 bulan. Saya jumpa depan, saya buat live.
Dia cerita selepas dia masuk Islam dengan sebelum dia Islam ada perubahan yang besar. Dia kata yang saya perasan, boleh tengok balik live, saya dibanting masa tu dengan orang baru masuk Islam 4 bulan. Umur dia dah 40 lebih. Dah ada anak, dah kahwin apa semua. Baru masuk Islam 4 bulan. Dia kata, Ustazah, sebelum saya masuk Islam, saya pemarah. Saya pemarah. Sebelum masuk Islam, saya pemarah. Kalau saya marah, saya akan baling barang. Saya akan pukul. Isi saya tahu bagaimana keadaan saya sebelum masuk Islam. Tapi alhamdulillah selepas saya masuk Islam, saya tak tahu macam mana. Tapi saya jadi lebih tenang. Saya lebih sabar. Saya dah tak marah-marah seperti dulu. Antaranya adalah hikmah besar ketika proses kita mengambil wuduk, apabila kita membasuh kepala, api bara kemarahan dalam badan kita sentiasa disejukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Api lawannya adalah air. Sebab itu Nabi SAW bersabda, marah itu daripada api dan padamkanlah ia dengan air. Nabi sebut apabila kamu marah, maka ambillah wuduk. Subhanallah. Itu hadis Nabi ya. Nabi sebut apabila kamu marah, maka ambillah wuduk. Subhanallah, Allahu Akbar. Okay. Masya Allah. Itu berkenaan dengan wuduk. Sedikit sebanyak berkenaan dengan wuduk. Tuan-tuan puan muslimin muslimat sekalian. Sekarang masa kita tinggal berapa minit lagi? Sebenarnya dah tak lama dah. Cepat masa tu berlalu. Izinkan saya minum air sikit ya. Tinggal lebih kurang 20 minit. Tapi ada banyak lagi yang nak bincang. 20 minit saja lagi. Saya minta izin minum air. Bismillah. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang sebab tinggal lagi 20 minit, saya diberi beberapa soalan daripada pihak penganjur, maka saya perlu mengutamakan soalan-soalan yang diberikan. Jadi insya-Allah soalan-soalan ini adalah soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, tapi kerana masa yang suntuk, saya akan jawab dengan cepat insya-Allah. Ya, soalan yang pertama, adakah kita perlu mengqada solat yang tertinggal dengan sengaja, malas dan cuai? Bagaimana dengan solat yang ditinggalkan? Jawapannya adalah jumhur ulama. Maksud jumhur adalah sepakat ulama. Wajib bersegera mengqada solat yang tertinggal, sama ada tertinggal kerana uzur syar'i ataupun tidak, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza zakaraha." Barang siapa yang tertinggal solat kerana lupa, maka hendaklah dia menunaikannya apabila dia teringat akannya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, wajib qada solat. Contohnya begini. Bila datang seorang hamba Allah, umur dah 50 tahun, baru nak kembali kepada Allah bertaubat. Ustazah, saya umur dah 50 tahun. Saya tak pernah solat, Ustazah. Saya baru nak belajar solat. Jadi bagaimana? Jadi jawapannya adalah, saya akan bertanya, Encik balik umur berapa? Saya lupa, ingat-ingat lupa. Agak-agak. Mungkin umur 12 saya dah balik kot, Ustazah. Mungkin umur 14 kot, terpulang lah. Kalau umur 50 tolak 14, jadi adalah 36 tahun. Kalau 36 tahun, maka Tuan Haji, Pakcik, Makcik kena qada solat selama 36 tahun. Kalau kita dengar ayat tu, ya Allah Ustazah, saya kena qada semua solat 36 tahun tu. Ya, jawapannya ya, wajib qada. Habis tu Ustazah, Pakcik tak ada kerja lain dah ni, Makcik tak ada kerja lain dah ni, tak lagi ke mana-mana lah. Lepas solat, macam mana Ustazah? Takkan nak kena qada yang 36 kali pula berapa bulan, kali pula berapa hari, kali pula 5 kali. Ui, banyak sangat Ustazah tu. Subhanallah. Jadi, di setiap kesukaran ada kemudahan. Subhanallah. Saya kata begini, pertama, wajib ada niat nak qada balik. Sebagai bukti kita insaf, kita sedar, kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah melalaikan solat sepanjang 34 tahun. Sepanjang 30 tahun, contohnya 30 tahun. Lepas tu dia tanya, macam mana makcik nak solat banyak sangat tu Ustazah? Kita kata macam ni je makcik. Bukannya makcik kena solat tak berhenti, tidak. Bila solat subuh, makcik qada satu solat subuh. Kalau dapat lebih, buatlah. Kalau tak dapat, tak apalah. Bila solat zuhur,
Makcik solat lagi sekali solat zuhur. Makcik tak larat ustazah. Kenapa tak larat? Makcik sakit ke? Sakit lutut tak boleh nak berdiri sangat. Maka makcik solatlah duduk. Solat fardu pun duduk. Solat qada fardu pun duduk. Tak ada masalah makcik. Jangan cari alasan. Kalau kita cari peluang, mesti dapat. Cari alasan, buat alasan, kita tutup jalan. Jadi, solat asar sekali, qada sekali. Solat maghrib sekali, qada sekali. Ada waktu ustazah, makcik rasa malas nak qada. Tak apalah makcik, Allah tahu mungkin makcik tak larat. Lepas tu dia tanya lagi, ustazah, kalaulah makcik baru qada dalam 5 hari, kan lepas tu meninggal, macam mana tu ustazah? Kalau makcik baru qada setahun buat macam tu, macam mana tu ustazah? Lalu saya jawab, kalau makcik meninggal lah makcik, dalam keadaan Allah tahu makcik nak qada. Allah tahu makcik nak qada. Makcik ikhlas betul nak qada. Bukan makcik sengaja tak nak qada dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Dan Allah tidak akan hitung dosa-dosa yang makcik tinggalkan solat tu. Saya nak bagi tahu soalan ni sangat banyak. Sangat ramai, sangat banyak tanya soalan ni. Ramai sangat yang mengaku dia tak solat sama ni, umur 50 baru nak solat, umur 40 nak solat. Saya nak sebut macam ni lah, bayangkan. Kalau umur 50, dia baru nak solat, dia dah melalaikan solat 30 tahun. Kalau dia nak buat solat maghrib, qada solat maghrib sekali, isyak, qada solat isyak sekali, dia perlu berapa tahun untuk habis qada tu? Dia perlu 30 tahun lagi. Faham tak maksud saya? Dia dah melalaikan 30 tahun. Kalau dia nak buat subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maksudnya umur dia 80 baru settle qada. 50, 60, 70, 80. Umur 80 baru settle. Dia kata, ustazah, kalau macam tu umur 80 baru settle qada. Kok meninggal dululah sebelum tu macam mana? Dia tanya. Saya kata macam ni makcik, kalaulah kita meninggal dunia dulu, mudah-mudahan sebab Allah tu menilai usaha, bukan hasil. Bukan hasil, Allah melihat usaha. Hati kita tu memang nak qada, bertaubat nasuha ni maksudnya adalah bila kita rasa nyesal sungguh-sungguh. Kita ni dah tak solat 30 tahun dan kita tunaikan solat hari ni. Sebagai tanda kita menyesal sungguh, kita qada balik apa yang kita dah lalaikan sama ni. Dan bukannya Allah tengok settle baru habis qada baru settle, tak. Allah tengok apa yang terkandung dalam hati kita. Keinginan, keikhlasan kita betul-betul menyesal dengan dosa solat yang kita tak buat tu dulu. Tak ada masalah, tak ada apa tu. Menyesal sungguh, bukti menyesal tu kita qada balik. Namun sekiranya kita tak sempat habis qada, maka para alim ulama kata, mudah-mudahan insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kerana Allah melihat usaha ikhtiar yang dia buat. Ada orang tanya pula, ustazah, saya ni bukan tak solat langsung. Saya solat tak solat. Tapi saya dah lupa dah mana yang saya solat, berapa solat ni. Saya kata kalau lupa berapa solat apa, maka buat anggaran. Saya tak tahulah nak buat anggaran, ustazah lah buat saya anggaran untuk saya. Jawapannya tak boleh orang lain buat anggaran. Kita juga sini kena buat anggaran. Kalau macam tu saya buat anggaran macam ni lah ustazah ya. Saya cuba qada selama 2 tahun. Anggaran saya mungkin himpun-himpun 2 tahun lah kot. Saya cubalah setiap kali solat tu, saya buat qada. Tapi ada waktu tak sempat, tak apa ke? Tak apa. Ada waktu malas ustazah? Tak apa. Mudah-mudahan Allah ampunkan sifat malas kita nak qada tu. Kalau tak sempat ustazah dah mati dulu, mudah-mudahan Allah ampunkan sebab Allah melihat niat kita tu memang betul-betul nak qada, bukan kita main-main saja. Subhanallah. Hati-hati dengan niat sebab Allah menembusi. Allah ya syahid yang maha menyaksikan. Allah ya basir menembusi ke dalam hati kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Bagaimana cara mengambil wuduk ketika air yang sikit? Sebab saya tengok ada orang ambil wuduk dengan satu botol mineral kecil. Memang boleh. Sebab syaratnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Cukup syarat tu bolehlah. Masuk sikit air, letak sikit, lepas tu sapu. Wajib sapu. Wajib supaya air tu mengalir. Masuk air mengalir tu, air tu bersentuhan sesama dia. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita ambil wuduk untuk orang yang sakit, kita guna flush tu, kita guna spray tu. Bila spray tu, jangan air tu sekadar melekat je, tapi air tu mesti mengalir sikit. Jadi bila kita sapu, air tu sedang mengalir lah, sedang bersatu, sedang bergerak. Okey, saya tak boleh nak jawab itu panjang, masa dah habis. Saya nak pergi kepada soalan yang penting pada tengah hari ini sebagai kesimpulan. Bagaimana hendak mencapai manisnya solat, khusyuknya solat? Bagaimana kita nak dapat capai?
Subhanallah, Allahu Akbar. Pertama, boleh tuliskan insya-Allah secara ringkas, ini adalah ikhtiar kita untuk dapat capai khusyuk manis nikmatnya solat. Yang pertama iaitu membersihkan diri dan bersugi. Ini adalah susunan para alim ulama. Ada ni nota ni dengan saya ni. Okey, yang pertama membesarkan diri dan bersugi. Hadis Nabi SAW, sekiranya tidak memberati umatku, aku akan mewajibkan umatku untuk bersugi. Nabi sebut ni, sekiranya tidak memberati umatku, tidak menyusahkan umatku. Kalau boleh lah, ayat tu, kalau boleh. Kalau boleh, aku memang nak menjadikan hukum bersugi itu wajib setiap kali nak solat. Jika tidak memberati umatku, Nabi kata, aku hendak mewajibkan umatku untuk bersugi setiap kali solat. Kerana apa? Betapa besarnya pahala bersugi sebelum solat. Dan di sana ada perbincangan ulama bagaimana sugi itu boleh membantu kepada khusyuk solat. Bagaimana boleh membantu kepada fushah. Bila membaca bacaan dalam solat, dibaca dengan lebih tepat, dibaca dengan lebih tenang, lebih baca dengan lebih manis. Ia sangat membantu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada orang tanya, Ustazah, ada beza tak berus gigi dengan sugi? Ada beza tak? Ada beza. Memang ada beza. Kayu sugi tu dengan berus gigi ada perbezaan yang besar. Kalau dari sudut fizikalnya pun ada beza dah. Kayu sugi daripada satu pohon yang mana air daripada kayu sugi itu dia sangat bagus untuk kesihatan kita. Sangat bagus. Sebab itu sampai Nabi kata, kalau tidak memberati umatku, aku nak wajibkan bersugi setiap kali sebelum. Kenapa sugi? Ia merujuk kepada kayu miswak, kayu sugi, yang mana kita akan kunyah, dia jadi bulu tu kan. Lepas tu dia ada rasa dia. Kayu tu ada rasa dia. Dan di sanalah ada macam-macam kajian saintifik terhadap kesan air kayu sugi tu. Mesti dia ada, walaupun kita tak telan, kita keluarkan, bila dah selesai, dia tetap akan ada masuk sikit air kayu sugi tu. Dan ada saintis buat kajian, air kayu sugi itu banyak khasiat dia, yang mana walaupun sisa-sisa kayu sugi itu saja yang masuk ke dalam perut, ia akan menjadi penawar kepada banyak penyakit yang melibatkan perut. Dan kita tahu penyakit sebenarnya dia berkaitan dengan apa yang kita makan. Jadi daripada perut itulah jadi penyakit darah tingginya, daripada perut itulah penyakit kecil manisnya, penyakit buah pinggangnya, penyakit pundi kencingnya, macam-macam lah. Dikaitkan kanser pun berkaitan dengan proses makan kita. Jadi muslimin-muslimat sekalian, kita boleh belajar. Kebetulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buat satu kempen menghidupkan sunnah Nabi bersugi. Ada orang kata, Ustazah, saya tak bolehlah sugi tu, rasa pening, saya ganti buah gigi. Jawapannya, boleh. Apa salahnya? Boleh buah gigi. Guna ubat gigi, tak ada masalah. Walaupun di sana memang ada kajian, ubat gigi sebenarnya memang tak bagus. Ada kemikalnya, ada bahannya. Setiap kali kita buah gigi, walaupun kita dah berkumur-kumur buang, sisa-sisa kemikal daripada ubat gigi tu sikit sebanyak masuk dalam perut kita. Beza dengan air sugi tu, dia akan jadi penawar kepada banyak penyakit. Saya baca kajian saintifik tu, penyakit tu saya kata, ya Allah, sampai penyakit ni pun macam-macam penyakit. Saya tak nak sebutlah sebab saya bimbang juga jadi isu. Tapi kita yakin dan percaya, apabila sesuatu amalan sunat, sehingga Nabi kata, kalau tidak memberati umatku, aku nak wajibkan sugi sebelum salat, sudah tentu amalan tersebut mengandungi fadilat yang begitu banyak. Sudah tentu mengandungi kebaikan yang begitu banyak untuk dunia dan juga untuk akhirat. Sudah tentu. Masya Allah, Allahu Akbar. Yakin atau tidak? Kuat atau tidak? Jadi bila kita sebut pada tengah hari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita gempurkan. Kita buat satu, kita buat kempen menghidupkan sunnah Nabi SAW sempena bulan Rabiul Awal. Itu jauh lebih bermakna daripada kita pergi buat majlis maulid, daripada kita buat ini sekarang musim Covid kita tak mampu, tetapi kita sambut bulan Rabiul Awal untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau orang tanya, Ustazah, saya guna buah gigi tak dapat pahala ke? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Itulah jawapan nak sedapkan nanti. InsyaAllah boleh pahala juga, sebab tujuannya adalah membersihkan gigi supaya tidak ada gangguan ketika solat, tidak ada celah-celah. Dan bila kita solat dengan Allah, mulut kita wangi.
Jangan bila kita ni nak bercakap dengan manusia je jaga, tak nak bau mulut. Lagi-lagi kau nak cakap dengan klien, siap sembuh-sembuh lagi. Siap kita macam-macam lah sebab tak nak mulut berbau. Tetapi kenapa bila nak jumpa Allah, kita tak boleh jaga bau mulut kita? Sebab itu Nabi suruh sangat jaga adab, akhlak kita dengan Allah. Kalau akhlak kita dengan manusia di luar solat, akhlak kita dengan Allah, bagaimana persiapan kita nak jumpa Allah? Bersugi tu. Sebab itu sahabat-sahabat bercerita Rasulullah memang tidak pernah mengeluarkan apa-apa bau daripada mulut. Dan isteri Nabi bercerita setiap kali Nabi nak bercakap dengan isteri, Nabi akan bersugi dahulu. Lepas itulah bila cakap pasal sugi, insya-Allah pagi besok bermula. Saya nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan Ustazah Asma Harun, saya lah Ustazah Asma Harun tu, pukul 7.30 pagi hingga 7.45. 7.30 hingga 7.45 pagi, 15 minit saja. Sempena bulan Rabiul Awal ini bermula pagi besok 7.30 hingga 7.45, 15 minit. Sebarkan kepada ramai sahabat-sahabat apa semua. Kita akan bercakap tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 minit setiap pagi 7.30 hingga 7.45. Dan kita akan masukkan bab sirah kelahiran Nabi daripada awal sehinggalah kewafatan Rasulullah, daripada kelahiran wafatan, dan kita akan ceritakan tentang bab sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sumber-sumber riwayat yang sahih, hadis-hadis yang sahih, firman Allah dan sebagainya. Jadi jangan ketinggalan setiap pagi bersama dengan saya Ustazah Asma Harun bermula pagi besok. Okey, masya-Allah. Pertama bab bersugi, dan insya-Allah bab bersugi ni kita akan detailkan dalam perkongsian pagi tu. Ada slot khas sunnah Nabi bersugi. Okey, yang kedua, yang seterusnya yang kedua, jangan solat dalam keadaan menahan air besar dan air kecil. Elakkan, sebab kita sayang nak ambil wuduk, sedangkan i'adah, ulang ambil wuduk tu dapat pahala ya. Jadi janganlah tengah rasa nak buang air kecil dan air besar lalu kita tahan sehingga solat kita rasa terganggu. Kita kan kalau nak makan dengan rasa nak buang air, kita buat apa dulu? Kita pergi buang air dulu. Sebab kita rasa, kalau sedang makan, kalau tengah makan, rasa nak buang air, rasa tak khusyuk makan, rasa tak nikmat makan. Itu untuk makan. Kita pergi buang air, walaupun pergi dekat restoran tu, tandas tu kotor pun kita sanggup buang air dulu. Sebab tak sedap makan kalau rasa nak terkencing. Tapi kenapa ketika solat, antara maghrib dengan isyak lah, kadang-kadang kan kita malas nak ambil wuduk balik. Tapi kita duduk tahan lah juga. Kenapa ya kita menahan sampai begitu sekali? Sedangkan kita tahu dengan kita menahan kencing, kita tidak akan mampu untuk beri tumpuan dalam solat. Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya makruh. La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan solat ketika makanan yang hendak dimakannya telah tersedia, dan jangan solat dalam keadaan menahan buang air besar dan air kecil. Ini Nabi sebut dalam hadisnya. Jangan kamu solat dalam keadaan kamu sedang menahan untuk buang air besar atau air kecil, dan janganlah kamu solat ketika makanan sudah terhidang. Jadi kita ni janganlah buat alasan, kalau lapar baik solat dulu, padahal dah lewat. Padahal afdalnya solat di awal waktu. Jadi janganlah hidang lagi. Yang makruh adalah kalau makanan tu dah siap hidang dah atas ni. Kalau makanan tu duduk kat dapur lagi, makanan tu duduk dalam periuk lagi, maka kalau dah masuk waktu solat, afdallah kita solat di awal waktu kalau tak ada halangan lain. Maka sementara tu mungkin boleh minum air untuk hilangkan lapar tu. Tapi kalau lapar dah menggigil, makan dululah. Yang makruhnya kalau makanan tu dah terhidang di atas meja dan kita pula kelaparan. Maksudnya lapar itu menghalang kita daripada untuk khusyuk solat. Kalau lapar tak lapar sangat pun okey je, maka afdal kita solat dululah. Jadi kalaulah sedang menahan kencing ataupun buang air besar, maka ketika itu kita wajarlah untuk untuk solat, untuk buang air kecil, settlekan dulu. Okey, jadi itu antara makruh. Yang keempat, solat di tempat yang tiada gangguan. Sebab itu makruh solat di tepi jalan. Kan dulu ada viral banyak lah. Solat tengah jalan, lepas orang ambil gambar, lepas orang berhenti. Dari satu sudut solat itu makruh. Kalau ada tempat yang bukan di khalayak ramai, maka solatlah, sebab bersembunyi itu, berselindung itu lagi dekat dengan khusyuk. Lagi dekat dengan khusyuk. Itu fitrah. Sebab itu bila ditanya mana tempat yang solat afdal untuk wanita, Nabi tanya di rumahnya, Nabi jawab. Di biliknya, di ruang sudut yang paling sunyi. Itu paling afdal. Okey, seterusnya.
Yang kelima iaitu berwuduk dengan sempurna. Untuk kita dapat khusyuk solat, kita dah kupas banyak bab wuduk. Yang keenam, tidak membazir air ketika berwuduk. Riwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi Sa'ad yang sedang berwuduk. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa engkau berlebih-lebihan seperti ini wahai Sa'ad?" Sa'ad bertanya, "Apakah di dalam wuduk juga ada istilah berlebih-lebihan?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar, sekalipun engkau mengambil wuduk di sungai yang mengalir." Masya Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan kita mengambil wuduk dalam keadaan membazir. Sebab selamanya membazir itu adalah sahabat dan saudaranya syaitanir rajim. Jadi, satu ketika Rasulullah melintasi Sa'ad yang sedang berwuduk dan Rasulullah perhatikan dia membazir. Sebab itu, tuan-tuan puan-puan, hati-hati ketika mengambil wuduk, kita sedang buat amalan sunat. Tapi tiba-tiba kita buat perkara yang diharamkan oleh Allah, iaitu membazir. Air itu adalah amanah. Walaupun kita bayar. Jangan kita sebut, Dan yang bayar. Saya yang bayar. Bila air ikut saya lah nak guna macam mana. Betul. Apa yang halal, kita bayar tu halal lah kita nak guna. Apa yang halal akan dihisap oleh Allah. Apa yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ambil wuduk, Nabi pesan, Nabi tegur. Mengapa engkau berlebih-lebihan seperti ini wahai Sa'ad? Sa'ad bertanya, apakah di dalam wuduk juga ada istilah berlebih-lebihan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, sekalipun engkau mengambil wuduk di sungai yang mengalir. Bayangkan ya, Nabi kata, kalau engkau ambil wuduk di sungai yang mengalir, air mengalir sungai ni kan air besar. Air mengalir, memang tak habis pun air tu. Kalau ambil wuduk sampai basah satu badan pun, air sungai tu tak habis. Ia bukan pasal isu air tu. Bagaimana hatimu ketika mengambil wuduk. Bagaimana perihal adab akhlakmu ketika mengambil wuduk pun tidak membazir. Bayangkan ya tuan-tuan puan-puan, kita tengok ramai di kalangan kita, termasuk saya lah. Kita boleh tengok bagaimana di kalangan kita ambil wuduk, air tu dah kuat. Air tu bukan kuat. Bayangkan ketika kita ambil wuduk, masa kita basuh muka tu, air tu mengalir tak? Air tu tetap mengalir. Air tu tak mengalir. Ambil wuduk, air tu tetap mengalir. Lepas tu basuh tangan pula ke siku, air tu tetap mengalir. Basuh kepala, air tetap mengalir. Air yang mengalir tu agak-agak Allah akan hisap tak di akhirat kelak? Allah akan hisap. Kita membazirkan air tanpa sebab. Sebab itu antara cara kita nak mengelakkan air membazir, buka air halus, air perlahan. Lepas tu kalau boleh air tu ditadah. Ada baldi ditadah di bawahnya. Air tu dah halus. Jadi masa air tu halus, masa basuh tangan, kita tak membazir, sempat nak baca doa. Bila tadah nak ambil basuh muka, sempat baca doa, ya Allah jadikanlah wajahku bercahaya di mahsyar kelak, basuh muka. Tapi kalau air laju, macam tu. Sebab apa? Kita ni sedang bekerja dengan air yang kuat tu. Jadi masa ambil wuduk, air tu biar halus. Lepas tu ada pula air tadah. Air tadah tu jadi air mustakmal. Kan kemungkinan air mustakmal. Jadi air tadah tu boleh dibuat istinja. Boleh dibuat basuh najis. Boleh dibersihkan tempat. Wallahu a'lam. Boleh dimanfaatkan. Kesimpulannya, jangan membazir ketika wuduk. Subhanallah. Yang ketujuh, memahami dan menghayati bacaan dalam solat. Ini keterangannya sangat panjang, tuan-tuan puan-puan sekalian. Panjang. Ini cerita yang sangat panjang bab memahami bacaan solat. Ini bentuk komunikasi dengan Allah. Tapi siapa yang solat dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, belum faham bacaan dalam solat, tolong memalukan. Minta maaf. Saya guna ayat tu, memalukan. Kita dah solat 30 tahun, 40 tahun, kita perlu berapa puluh tahun lagi untuk kita faham bacaan dalam solat. Antaranya ada banyak buku di pasaran sebenarnya. Ini saya tengok antaranya adalah 7 hari ingat makna solat. 7 hari ingat makna solat. Samalah macam-macam buku saya jumpa bab bacaan. Mari memahami bacaan dalam solat. Pergi je kedai buku, saya percaya kebanyakan kedai buku semua ada buku memahami bacaan dalam solat. Faham daripada doa iftitah. Doa iftitah membantu kita solat dengan ikhlas. Sebab dalam doa iftitah kita sebut apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Tuhan sekalian alam. Masya Allah, Allahu Akbar. Bayangkan muslimin muslimat sekalian. Setiap kali kita solat dan kita memahami baca solat, kita sedang declare kepada Allah. Itu doa untuk kita ikhlas. Kita nak bagi tahu hidup mati kita kerana Allah. Solatku ini adalah kerana Allah. Tapi sebab masa baca tu tak faham maksud.
hafal je inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau faham maksud, kita akan rasa sebab masa tu. Sebab kita sedang declare di hadapan Allah yang Maha mendengar sampai lubuk hati kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah sekalian alam. Bayangkan. Sebab itu Imam Ghazali letak syarat yang utama untuk dapat capai khusyuk dalam solat. Memahami bacaan dalam solat. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita faham bacaan dalam solat, kita boleh rasa manisnya solat. Kita rasa macam borak dengan Allah. Waktu solat adalah simpulan kasih kita dengan Allah. Kasih kita sedang bertaut dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Sebab itu istilahnya, siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka solat. Barang siapa yang ingin Allah berbicara dengannya, maka baca Quran. Ketika baca Quran, itu kan kalamullah. Baca Quran, kita sedang membaca ayat-ayat firman Allah. Soalnya kita sedang membaca apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Namun ketika solat, kita semula akan membaca tu, soalannya kita tahu Allah sedang melihat kita, kita sedang bercakap dengan Allah tanpa hijab, tanpa ada perantaraan. Bukan kita sampaikan melalui malaikat, bukan kita sampaikan melalui para nabi, tapi kita direct dengan Allah. Dan Allah dah susun, dah siap-siap apa yang perlu kita baca. Bayangkan bacaan antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah, maafkan aku, Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku, wajibunni, tutuplah aib-aibku, warfa'ni, tinggikanlah darjatku, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, wa Rabbighfirli warhamni, wajibunni, warfa'ni, tinggikanlah darjatku, warfa'ni, warzuqni, wahdini, berilah hidayah kepadaku, wahdini, wa'afini, wa'fa'ani. Ya Allah, afiatkanku, beri aku sihat, kuat, ya Allah. Wa'fu'ani, dan maafkanlah aku, ya Allah. Apa yang kita perlukan sepanjang hidup kita adalah apa yang kita kandung dalam doa antara dua sujud. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu memahami bacaan dalam solat adalah asas paling penting untuk merasai manisnya solat. Maka tolonglah malu dan memalukan. Kita mengaku kita hamba Allah. Kita kata kita nak masuk syurga Allah. Kita kata kita nak bertemu dengan Allah. Kita duk puji Allah di luar solat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, apa semua. Tetapi dalam solat kita tak tahu apa yang kita sedang borak dengan Allah. Yang kita sedang baca dalam solat. Memalukan. Seumpama kita berdusta dalam mengatakan cinta kepada Allah. Dusta. Seolahnya kita sedang menipu, kita sedang berdusta, kita kata kita cintakan Allah, kita rindukan Allah, kita nak syurga Allah. Kenapa kita tidak kuat berusaha untuk faham bacaan dalam solat? Sedangkan Allah sebut, Allah perintahkan aqimis solah li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dan mustahil untuk kita ingat Allah tanpa kita memahami bacaan dalam solat. Kalau kita bawa sekali maksud ketika kita baca Al-Fatihah, At-Tahiyyat, duduk atau duduk sujud, Sami Allah liman hamidah, maksudnya Allah Maha mendengar. Sami Allah, Allah mendengar. Liman hamidah, sesiapa yang memujinya. Kita akan rasa, ya Allah sedang dengar lah. Bayangkan, Sami Allah liman hamidah tu maksud dia apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Maksud dia apa? Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar. Liman hamidah, bagi mereka yang memujinya. Liman hamidah, barang siapa yang memujinya. Lepas tu Rabbana walakal hamd, ya Allah ya Tuhanku, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, walakal hamd, bagi kamu segala pujian. Bayangkan hebatnya. Kita sebut sesungguhnya Allah Maha mendengar semua pujian hambanya, ya Allah. Lepas tu kita terus puji, Rabbana walakal hamd, ya Allah, hanya kepadamulah semua pujian, walakal hamd, bagimulah segala pujian. Bila kita sebut tu Sami Allah, kita boleh jadi senyum. Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita puji, Rabbana walakal hamd, ya Allah, wahai Tuhanku, bagimulah segala pujian. Masya Allah. Sebab itu kita akan rasa manis, seronok. Kita tak akan rasa pun 10 minit tu lama. Macam ni lah kalau kita borak dengan suami, kita sayang, rasa tak sejam borak? Tak rasa. Borak, bercerita, kenang balik masa bercinta dulu. Kalau kita sayang kawan kita tu kan, sejam makan dengan dia, alah cepatnya masa, aku banyak lagi lah nak bercerita dengan kau. Tak sedar lah masa, seronok sungguh lah, happy lah, tak ingat apa, seronok lah jumpa kau. Adakah kita rasa perasaan tu tiap kali kita bertemu dengan Allah dalam solat? Masya Allah. Adakah kita rasa seronoknya cakap dengan Allah?
Seronoknya baca tahiyat. Sebab dalam tahiyat kita bagi salam pada Nabi. Kita bagi salam pada suruh Nabi. Dalam solat kita ada bagi salam pada orang soleh, pada diri sendiri. Seronoknya solat. Adakah kita, ataupun solat kita rasa susah, kita rasa nak cepat, resah gelisah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, masa kita dah habis, dah pukul 2 lebih ya Syira. Sekarang dah pukul 2:07. Saya mohon maaf, waktu Zuhur pun dah berlalu banyak juga. Kita tak boleh nak sambung lagi. Saya mohon maaf kepada pihak penganjur. Sebagai kesimpulan, muslimin muslimat sekalian, barang siapa yang resah gelisah dalam solatnya, maka di luar solat juga dia resah gelisah. Barang siapa yang dapat ketenangan dalam solatnya, maka di luar solat juga dia seorang yang tenang. Barang siapa yang menepati waktu solatnya, maka di luar solat juga dia akan menepati waktu di luar solat. Barang siapa yang dapat mengingati Allah di dalam solat, maka Allah akan mengingatinya setiap saat. Barang siapa yang berbicara dengan Allah dengan baik, baca dengan baik, tertib dan memahami, maka Allah akan berikan dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan manusia yang lain. Dia akan diberikan perbicaraan yang baik dengan manusia yang lain. Hikmah daripada solat begitu banyak. Barang siapa yang boleh bagi tumpuan fokus ketika solat, maka dia juga seorang yang fokus dan bagi tumpuan di luar solat. Pekerjaan dia jadi cemerlang. Dia menjadi ibu yang cemerlang sebab ibu yang fokus kepada anak-anak. Dia boleh jadi seorang suami yang cemerlang sebab ia dapat fokus di luar solat. Tapi kalau dalam solat dia tak boleh fokus, tak boleh tumpu kepada solat, maka dia menjadi seorang yang lalai di luar solat. Jadi ayah pun tak cemerlang, jadi pekerja pun tak cemerlang, jadi mak pun tak cemerlang, buat benda apa pun tak jadi. Sebab apa? Dia tak boleh nak fokus di luar solat. Siapa yang di dalam solat hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, maka di luar solat Allah mendatangkan kepadanya orang-orang mencintainya, orang-orang menyayanginya, dan dia mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sebenarnya banyak lagi perumpamaan bila kita nak umpamakan solat. Sebab itulah siapa yang mengubah solatnya, dia sedang mengubah seluruh hidupnya, dunia dan akhirat. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan Allah, maka Allah akan menunaikan segala hajat, keperluannya. Apa yang dia perlu, apa yang dia mahu. Allah minta dengan kita, aqimis salah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku, iaitu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, saya kira tengah hari yang barakah ini kita telah sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ilmu pengetahuan. Tinggal lagi ilmu pengetahuan ini menjadi amanah untuk kita beramal dengannya. Bukan yang paling untung di kalangan kita adalah mereka yang mendengar lalu mereka beramal dengan ilmu tersebut. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di alam maya ini kita bertemu, mudah-mudahan di syurga Allah kita akan bersatu. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.